Muslimat sekalian, saya cerita setengah-setengah tempat di Sarawak ni ada tempat yang masjid ni kalau dia buat tahlil, tetapi dari gerangan jemaah dia, bila habis tahlil kemudian lepas sembahyang isyak balik ke rumah, kumpul di rumah-rumah kawan, kemudian minum ataupun buka timbian, menjadi satu kebiasaan bagi mereka, seolah-olah ia menjadi satu adat. Dan kita kena ingat, kalaulah orang bukan Islam macam tu, kita tak ada pelik apa sebab dia bukan Islam. Yang kita peliknya dari kalangan orang Islam kita. Saya dulu, kalau saya pergi ke China, masa saya duduk di Bandar Sunway dulu, Selangor, kesukaan saya bila petang-petang ni balik daripada kerja, kemudian pilih satu kedai ni, kemudian duduk dengan sahabat-sahabat yang datang 5-6 orang dan sebagainya, sama-sama Sarawak baik ataupun Cina baik dan sebagainya, biasa minum Carlsberg. Itu kesukaan saya dululah. Nah, masa tu belum Islam. Baik. Tetapi rupa-rupanya, walaupun saya bukan Islam masa tu, ada sahabat saya orang Melayu, dia boleh tanya, kamu minum berapa banyak ni botol Carlsberg boleh tahan ni? Mana paling banyak berapa botol? Saya kata 4 botol je. 4 botol besar ni okey lah, maknanya balik tu steady lagi lah. Dia kata kau 4 botol, aku ni 7 botol steady lagi. Maknanya dia Melayu, tapi dia lebih daripada saya yang bukan Islam. Nah, muslimin dan muslimat sekalian, kita boleh memberi contoh kepada orang bukan Islam. Di bulan Ramadan contohnya, kita yang bukan Islam hari itu, masa saya duduk di Bandar Sunway tu, kita nak makan di depan kawan-kawan kita sama-sama kerja ni, kawan-kawan kita yang dari kerana orang Melayu Islam ni, kita nak makan depan, kita malu sebab kita tahu dia puasa. Kita jaga adab kita berkawan walaupun bukan Islam lagi masa tu. Jadi ambil keputusan untuk makan di mana? Makan menyorok-nyorok. Tiba-tiba habis makan, masuk balik pejabat, I tengok kawan tu terlilit ketika 4 orang dah makan dekat ni meja. Nah, tak nak kata apa. Muslimin dan muslimat sekalian, saya tutuplah dengan tazkirah malam ini dalam masalah Tuhan dia tanya kita di padang mahsyar besok. Antara soalan pertama yang Tuhan nak tanya daripada 5 persoalan, an-umrihi fima afnah, kata Nabi sebut Allah dia akan tanya pada umurnya, ke mana dia menghabiskan akan umur. Cuba kita perhati berapa puluh tahun dah kita hidup dalam keadaan Islam ni. Soalan paling besar sekali, apa sumbangan kita kepada agama setakat kita hidup? Apa sumbangan yang telah kita berikan kepada umat Islam ini setakat kita hidup? Saya 13 tahun memeluk Islam. Tuan-tuan di depan saya lebih lama Islam daripada saya. Mari kita sama-sama muhasabah diri balik, apa sumbangan yang telah kita bagi kepada umat dan Islam ini sendiri. Sahabat-sahabat saya daripada ustaz geng kita UGK, ada dari kalangan mereka bukan ustaz pun, bukan pandai mengajar dan sebagainya, tetapi inisiatif yang mereka buat, mereka tubuhkan NGO ini, kemudian cari ustaz daripada luar, buat kuliah, buat ceramah mana-mana di Masjid Kawasan Kota Tinggi ini, kemudian dia buka platform untuk ceramah, untuk kuliah secara mingguan dan sebagainya, untuk sebarkan ilmu, nak tarik golongan-golongan muda, golongan yang jauh daripada Islam supaya dekat dengan Islam lain. Itu sumbangan besar daripada agama. Sahabat saya Abang Fairuz nama dia, daripada Masjid Bandar Baru Buda. Bila saya SMS dia, kali kedua saya turun di Johor, saya tak kenal pun dia, cuma ada dalam nombor telefon saya. Kemudian saya bagi tarikh, dia set program untuk saya 5 hari lebih kurang. Bila saya turun, saya lihat antara benda yang dia buat, dia atur yang cukup cantik sekali. Dan dia ni usaha untuk sentiasa bersama dalam program saya, walaupun saya tahu dia orang sibuk. Dan bila dia bersama pula, dia sentiasa bawa buku nota. Dia catat apa yang mana-mana yang terlepas, bila habis kuliah dia tanya balik, catat balik. Tetapi saya nak cerita apa dia? Sumbangan dia kepada agama, kepada umat ini. Dalam keadaan dia tidak mampu untuk ceramah, dia tidak mampu untuk mengajar, dia atur program untuk penceramah-penceramah. Subhanallah, itu sumbangan yang besar kepada agama.
Kita tak mampu untuk nak atur pun. Kita tahu program. Sekarang ni WhatsApp dan sebagainya banyak. Kita sebarkan kepada kawan-kawan kita. SMS buang sikitlah, 15 sen, 20 sen satu SMS. Kita ni bagi malam ni ada ceramah di surau dan sebagainya. Tak ada salah. Itu semangat kita kepada Islam. Seorang laki-laki yang hidup di zaman Rasulullah, dia tak ada jawatan di masjid Nabi. Tetapi bila dia datang di masjid Nabi, dia nampak apa yang kotor, dia bersihkan. Dia nampak apa yang tak kena, dia atur. Apa yang tak kemah, dia kemahkan. Itu kesukaan dia bila dia datang ke masjid Nabi. Yang membuatkan perbuatan dia disukai oleh Nabi. Nabi dah perhati dia, mana suka Nabi tengok. Tak ada jawatan pun. Kita kalau jamban kotor, kita dah maki tak siap. Tengok jamban buka, Allah bau mula dah. Allah tak siap sebulan 500. Tobat tak basuh punya bang, ambil lawan buta lah. Nampak tak? Itu kita. Muslimin dan muslimat tahu nama kia. Ambil kisah pengajaran daripada laki-laki. Kemudian tiba-tiba sehari dia tak datang. Bila sehari tak datang 5 waktu ni Nabi tengok mana dia laki-laki. Kemudian besok hari kedua berturut-turut tak datang kok. Nabi tak dapat dia cari-cari mana lagi, muskil di hati dah. Tiba-tiba hari yang ketiga berturut-turut Nabi tak tengok cari-cari dia tak ada juga. Kemudian Nabi tanya dengan seorang sahabat, mana dia si fulan ni, mananya laki-laki ni. Sahabat dia pun, dia kenal ni laki-laki, dia kata, oh dia dah mati dah. Ya Rasulullah. Dia sebut dah mati dah. Kemudian Nabi tanya, mengapa tidak dikhabarkan kepada aku tentang kematian dia? Sahabatnya jawab, oh dia ni tak ada apa-apa ya Rasulullah. Dalam istilah bahasa Arab, wujuduhu kal adam, adanya dia ni lagu tak ada. Nah, maknanya kalau dia ada pun nampak macam tak tahu. Kalau dia ada dalam majlis ni, Allah pergi kacau dia. Contohlah, kita baru je dah start makan, dia habis 3 mangkuk dah. Nah, kena pula kalau sup kebab, gulai kambing, kita baru dia makan, dia 3 mangkuk dah gulai kambing habis. Allah panas hati tu. Bahkan kalau dia tak tahu dalam majlis tu lagi bagus. Boleh makan lebih sikit kita. Dia macam tu lah. Tak penting. Kalau dia dalam mesyuarat, kalau dia buka usul pun, kita tengok buat-buat tak tengok lah. Nah, potong terus lah. Baru je Assalamualaikum warahmatullahi. Dia potong terus Syekh, sebelah. Dia terus pergi next. Nak tunjuk dia tak penting. Sahabat ni terlepas cakap. Dia kata apa dia? Oh dia ni tak ada apa-apa ya Rasulullah. Dalam keadaan dia bukan orang penting pun. Sampai nak beritahu kepadamu ya Rasulullah tentang kematian Nabi, tentang kematian dia. Nabi bila dengar ni bertukar menjadi merah pada muka Nabi. Menunjukkan Nabi marah dengan jawapan daripada sahabat itu tadi. Sebab pada pandangan sahabat ni dia tak ada apa-apa. Tapi pada pandangan Nabi, yang dia datang ke rumah Allah, ke masjid Nabi, dia bersihkan masjid Nabi, dia kemah apa yang tak kena. Maknanya Nabi tengok dah suka sangat Nabi kepada dia. Lalu Nabi beritahu dengan sahabat ni, tunjukkan aku di mana kubur dia. Sahabat bawa pergi ke kubur dia. Kemudian Nabi sembahyang jenazah ghaib khas untuk laki-laki ini. Nampak? Sumbangan kecil pada pandangan kita, tetapi kita tidak tahu di sisi Allah dan juga Rasul. Ini sebab tu kalau nampak tai cicak, ni jangan panggil tok siap pergi buang. Mentang-mentang tok siap tu ada alam, tok siap dia tahu cicak dia. Hari buang. Ambil sendiri dah buang. Apa semua nak tok siap belaka, semua nak etikir belaka. Nampak ada Allah bagi peluang kepada kita untuk memuliakan rumah dia. Ni mana yang tak kena kita bersih, kita kemah dan sebagainya. Subhanallah, alhamdulillah dah bagi kita dah. InsyaAllah saya cukup sekadar itu. Mukadimah untuk kali pertama saya datang ke Kota Tinggi ini. Mudah-mudahan ada pertemuan di lain waktu. Dan saya war-warkan buku terbaru saya yang ketiga yang saya tulis sepanjang saya berada di dalam dakwah ni. Yang pertama Terabilaq Syahadah, yang kedua Terabilaq Hidayah. Dua-dua buku tersebut bestseller terbitan PTS Islamika. Tetapi buku itu tidak ada stok. InsyaAllah program akan datang, saya akan bawa lah. JJK pun dah bincang dengan saya dah untuk datang lagi untuk khas untuk buku yang Terabilaq Syahadah ni .
cerita pengalaman saya cari Islam, saya masuk Islam ada situ. Kalau tak dengar, tunggu saya datang sekali lagi malam ni. Aku malam nak cerita lah. Pukul 10 tak habis kalau cerita. Baik. Kemudian buku terbaru saya, Nasihat Hamka. Penulisan ataupun artikel yang ditulis oleh Dr. Hamka ketika mana zaman hidup beliau dalam tahun 1960 dan juga 70-an, dia menulis di dalam majalah-majalah di Indonesia ini. Kemudian saya telah membukukan balik seluruh penulisan dia ni dan ada di depan tuan-tuan. Saya baca sedikitlah tulisan ataupun sedikit penulisan daripada sahabat saya yang baca buku ini sebelum edit akhir. Dia cek, kemudian dia buat sedikit komen. Dia kata Hamka adalah seorang tokoh besar di rantau Melayu. Karya-karya beliau bukan sahaja pengamatan yang tajam tentang situasi bangsa Melayu pada zaman beliau, bahkan melampaui batasan masa. Hamka telah meneliti jauh tentang pegangan, resam dan budaya hidup bangsa Melayu dengan sindiran dan kritikan serta nasihat dan pengajaran melalui karya-karya beliau dalam berbagai genre. Nasihat Buya Hamka lahir dari hati yang tulus yang menginginkan islah dalam kalangan umat. Justru karya-karya beliau sentiasa segar dan sesuai untuk tatapan dan iktibar semua generasi. Subhanallah, dia menceritakan tentang bangsa Melayu ini. Bila mengetepikan agama, lalu dia bagi sindiran, dia buat kritikan. Kalau kita sayang bangsa, insya-Allah kita letak Islam di depan, bangsa kita akan bermartabat. Lalu penulisan ini dia mengkritik tindakan-tindakan tertentu dari kalangan orang Islam kita yang mengaku Islam. Dia sindir sedikit supaya kita faham. Nampak betapa sayangnya dia kepada bangsa Melayu itu sendiri. Apa yang dia nak lihat pada bangsa Melayu ini? Bangsa Melayu ini dia mencerminkan Islam. Orang bukan Islam, dia tengok Melayu, Islam lah dia. Kalau orang tengok saya Bidayuh, saya tak pakai kopiah, orang tak nampak Islam, dia nampak Kristian. Nampak tak? Kalau orang tak kenal saya, baik. Tetapi Melayu ini dia menampakkan imej Islam itu sendiri. Dan saya selalu sebut, andai katalah saya tengok sahabat-sahabat saya dari kalangan orang Islam yang dekat dengan saya masa saya sebelum saya Islam dulu, sampai hari ini saya tak terima Islam. Cuma alhamdulillah hasil daripada pengamatan saya, daripada bacaan-bacaan saya tentang Islam yang menggerakkan saya untuk mencari Islam, ambil keputusan untuk masuk Islam. Baik, daripada ramai-ramai sahabat-sahabat yang masa itu dari kalangan orang Islam kita, ada 1-2 orang saja yang boleh memberi contoh Islam yang baik kepada saya. Termasuklah seorang orang tua daripada Gua Musang. Gua Musang, nama dia Pak Hasan, dia kerja dengan saya dulu. Subhanallah, dia tunjukkan Islam itu hebat di depan saya masa itu, membuatkan terdetik hati saya nak cari Islam. Baik, selain daripada itu, sama-sama tunggang langgang di Kalabul Malami, sama-sama dengan saya malam itu. Tahu kan? Kalabul Malami, pelabli sebulan. Kelab malam dah. Nampak? Baik. InsyaAllah buku ni boleh jumpa dapat di luar nanti ya. InsyaAllah segala ilmu ilham daripada Allah Ta'ala. Salah silap diri saya sendiri. Sudahin wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna minal qalil. Ya Allah, jadikanlah kami dari golongan orang sedikit. Rabbana la taj'alna minal qaumiz zalimin. Ya Allah, janganlah Kau masukkan kami dari golongan orang-orang yang zalim. Ya Allah, ya Tuhan kami, hanya kepada Kau kami mengajukan segala kelemahan dari kami. Ya Allah, kurniakanlah kekuatan kepada kami untuk melakukan segala ketaatan kepada-Mu dan menjauhi akan segala larangan. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, hanya kepada Kau kami mengajukan segala kekurangan dari kami. Ya Allah, kurniakanlah kelebihan kepada kami dari segi ilmu agama-Mu dan segala ilmu manfaat bagi diri kami dan segala manusia atas muka bumi. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Irhamna ya arhamar rahimin. Wa sallallahu alaihi